Okey guys, hari ni saya nak kongsi dengan korang berkenaan dengan Masjid Al-Aqsa. Saya yakin ramai orang yang tahu pasal nama Masjid Al-Aqsa, tapi ramai yang tak kenal dengan lebih dekat. Kalau ikutkan sejarah, Masjid Al-Aqsa ni dibina pada tahun 637 ataupun 638 Masihi. Iaitu pada waktu tu zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Kemudiannya ketika zaman Abdul Malik bin Marwan, beliau memerintahkan untuk dibina bangunan masjid yang lebih sempurna dan lebih besarlah. Jadi selepas pemerintahan beralih kepada anaknya iaitu Khalifah Al-Walid, barulah sempurna pembinaan masjid tersebut. Jadi sepanjang tempoh tu hingga ke hari ini, Masjid Al-Aqsa ni pernahlah runtuh disebabkan oleh gempa bumi. Pada suatu ketika pernah juga pengganas Yahudi membakar Masjid Al-Aqsa. Jadi nak jadikan cerita, pernahlah satu peristiwa tu, saya pergi join satu forum di Kuala Lumpur. Pihak penganjur menggunakan Masjid Kubah Emas ataupun Masjid Kubah Sakrah sebagai background. Adalah satu hamba Allah ni dengan lantang dan confident tanya kenapa menggunakan masjid ini bukannya Masjid Al-Aqsa. Dia kata yang itu bukan, dengan nada confident. Lalu dibalas oleh ahli panel bahawa sebenarnya Masjid Al-Aqsa ni ia adalah sebenarnya sebuah satu kompleks yang dalamnya ada beberapa masjid ataupun musola. Okey, yang pertama Masjid Qibli, yang kedua Masjid Kubah Sakrah ataupun Masjid Kubah Emas. Okey, kemudian ada Masjid Marwan, Masjid Aqsa Qadim dan juga Masjid Buraq. Lima masjid ni masih digunakan sampai ke hari ini. Kalau bukan sejarah, ada lagi lah masjid-masjid yang lain, tapi fungsi masjid sudah ditukar kepada fungsi-fungsi yang lain lah. Jadi nak direngkaskannya, jadi semua masjid ni termasuk Masjid Kubah Emas ni sebenarnya adalah sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau orang kata Masjid Kubah Emas ni bukan Masjid Al-Aqsa, sebenarnya itu sangat salah dan memang tak tepat. Ada disebut dalam satu hadis, sekiranya kita bersolat ataupun beribadah di dalam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Aqsa, terdapat ganjaran yang mana lebih tinggi berbanding ibadat di tempat-tempat yang lain. Saya nak sentuh bab Masjid Al-Aqsa ialah ni, selagi kita duduk dalam compound, selagi itulah kita menerima ganjaran tu. Tak kira lah di mana-mana tu, selagi dalam kawasan itu, maka orang akan dapat ganjaran seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Satu perkara lagi kan, korang bayangkanlah dengan kawasan 144,000 meter persegi ni kan, Masjid Al-Aqsa ni memang banyak pintu lah. Semuanya ada 14 pintu. Daripada 14 pintu ni, 13 pintu tu orang Islam boleh pakai, boleh guna. Maknanya nak masuk keluar boleh menggunakan pintu-pintu tersebut. Cuma ada satu pintu saja, itu dinamakan sebagai pintu Maghrib. Pintu ni memang orang ataupun umat Islam memang tak boleh pakai sebab pintu ni terletak dia bersebelahan dengan dinding Buraq, iaitu dinding di mana orang-orang Yahudi ni membuat ratapan lah. Boleh dikatakan satu tempat suci lah bagi diorang ni. Pintu Maghrib ni orang-orang Yahudi akan gunakan pada hari-hari tertentu untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Okay, ada satu perkara lagi berkenaan dengan pintu Masjid Al-Aqsa ni. Okay, sebenarnya pintu-pintu ni dijaga dan dikawal oleh pihak penjajah Zionis Israel. Jadi saya apa yang saya kongsi dengan korang ni sedikit sebanyak dah menjelaskan ataupun menjernihkan kekeliruan yang selama ini ada dalam fikiran korang kan. Kalau sebut Masjid Al-Aqsa, saya rasa lepas ni korang tahulah yang mana yang satu yang sebenarnya Masjid Al-Aqsa. Alright.